Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sini hari ini saya bersama kawan datang ke rumah kawan saya juga ni yang namanya Patrick. Dia ni sangat unik pada saya. Orang dia walaupun dia berketurunan Cina, tapi dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu yang fasih. Dia boleh membaca Jawi. Dia lebih kepada orang-orang Melayu kita. Saya rasa agak terpesona dengannya. Sungguh saya memang saya rasa gembira lah saya dapat berjumpa kawan seperti ini ya. Okey, sekejap lagi saya akan perkenalkan kawan saya. Dia duduk di Hallam di Victoria. Apa yang dia punya postcode number saya pun tak sure kan. 3083 di Victoria, yang mana dekat juga dengan Dandenong, tapi saya rasa daripada Dandenong ke Hallam ni berapa lama 15 minit. 15 minit. Okey. Sekarang sekejap lagi saya akan kenalkan. Okey. Jumpa saya sekejap lagi ya. Okey, sekarang inilah kawan saya, Patrick. Apa khabar, Patrick? Khabar baik. Okey. Saya rasa bangga, suka sangat dengan perjalanan Patrick ni, sebab Patrick ni pandai berbahasa Melayu, pandai lebih kepada dia banyak pada menulis dalam bahasa Jawi, dia pandai. Malahan orang Melayu kita pun kadang-kadang tak boleh menulis bahasa Jawi, tulisan Jawi ya. Saya sangat bangga dengan Patrick ni. Okey, Patrick, berapa lama dah you duduk dekat Victoria ni? Boleh tak you beritahu dekat saya perjalanan hidup you macam mana mula-mula you datang dekat sini? Boleh tak cerita sikit tentang diri you? Ya. Okey, salam sejahtera kawan-kawan semua. Okey. Saya sebenarnya dah duduk dekat Australia ni selama 23 tahun. Okey. Ada 2 tahun saya duduk dekat Sydney, New South Wales. Dan 21 tahun saya duduk dekat Melbourne. Oh, jadi lama mula-mula sekali saya masuk sini tahun 83. Okey. Sebagai seorang pelajar, masa tu pelajar antarabangsa lah. Alright, okey. Saya ambil kursus kejuruteraan elektrikal masa tu. Okey. Jadi masa tu Di universiti mana tu? di Universiti Victoria Okey. University of Technology. Alright, okey. Jadi kursus tu tempoh kursus tu selama 4 tahun. Okey. Jadi saya belajar dekat sini selama 4 tahun. Habis kursus tu saya balik kerja di Malaysia dengan Singapura selama lebih kurang 13 tahun. Dan kemudian saya berhijrah masuk semula ke sini tahun 2003. Dan semenjak tahun 2003 sampai sekarang saya kerja dekat sini lah dalam bidang kerja saya. Dan saya kerja untuk beberapa syarikat, khususnya dalam bidang pengeluaran manufacturing, dalam bidang production. Sebab itulah kira kemahiran ataupun kepakaran diri saya. Oh, memang bagus lah. Okey, saya nak tahu you di Malaysia duduk di mana? Malaysia, sebenarnya saya dilahirkan di Petaling Jaya. Okey. Tapi kedua orang tua saya, ayah saya asalnya Pulau Pinang dan mak saya memang dia asal dari Kajang, Selangor. Tapi masa saya mula sekolah rendah, sekolah saya di Kajang. Dan sekolah menengah saya bersekolah di kawasan KL lah. Jadi kebanyakan masa saya ada di kawasan KL. Kerja saya di Malaysia pun kebanyakannya saya berpusat di kawasan KL, PJ dengan Subang Jaya. Jadi okey. So macam mana saya tengok boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Lepas tu bila saya tengok you boleh menulis Jawi. Lepas tu setengah bila saya dengar boleh pula baca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebenarnya saya ni ada kemahiran bahasa saya ni, saya
fasih bertutur dalam 5 bahasa yang berlainan. Okey, bahasa apa tu? Tapi saya boleh bertutur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Cina. Oh, 5 bahasa. Ya, Tengok tu. Oh, bagus. Sebab bahasa Vietnam ni saya mula belajar masa saya bekerja. Jadi pada masa tu saya ada projek di negara Vietnam dan masa tu saya perlu bagi produk deskripsi produk ataupun kerja tu berkaitan dengan memasarkan produk saya di negara tersebut lah. Jadi saya ada ambil kursus bahasa Vietnam masa tu selama tempoh 6 bulan. Jadi masa tu bila saya belajar suatu bahasa tu, saya cuba ketagihkan diri dengan bahasa tu. Jadi maksud saya akan tidur, mimpi, makan, berfikir semua dalam bahasa tersebut. Percakapan boleh kita ketagih bukan saja pada makanan minuman tapi percakapan boleh jadi ketagih Maksud saya tu betul. Kalau nak cepat, nak mempercepatkan penguasaan suatu bahasa tu, kita kena berfikir dalam bahasa tu. Dan dengan seberapa daya upaya dengan peluang yang kita ada, kita cuba bertutur dalam bahasa tersebut. Okey. So dalam bahasa Melayu ni memang dari sekolah rendah lagi dulu saya belajar bahasa Melayu dan penguasaan menulis tulisan Jawi tu macam mana? Saya belajar dari masa sekolah rendah darjah 1 hingga darjah 3. Pada masa tersebut ada seorang cikgu tu yang mengajar Jawi tu. Dia kebetulan tabiat dia. Dia tu memang seorang cikgu yang baik tapi dia amat garang. Masa kita bersekolah masa tu dibenarkan untuk menggunakan rotan. Tahun berapa tu Tahun sekolah rendah. Tahun 71 hingga yang memang saya belajar tu lah tahun 71, 72, 73. Saya ingat lagi masa tu. Setiap minggu tu mungkin kelas tu ada 3 kali seminggu. Tapi dengan kerja rumah yang dia bagi, lepas tu dia ada bagi ujian. Biasanya ujian tu ada macam ujian tulisan. Selain daripada tu dia akan bagi kerja rumah dan dia akan bagi latihan untuk menguji kepahaman dan kepintaran kita dalam Jawi. Jadi masa tu saya agak hormat dan juga takut, ada perasaan takut pada cikgu tu sebab saya tahu bila saya buat salah tu saya akan dirotan. Adakah subjek tu subjek Jawi, tulisan Jawi atau subjek bahasa Melayu? Tak, subjek Jawi. Bahasa Malaysia tu bahasa Malaysia tapi ada subjek tambahan Jawi. Bagus. Jadi kalau masa tu saya buat silap tu saya akan dirotan tapak tangan. Jadi memang saya bangga lah, betul lah. Bukan senang orang berbangsa Cina boleh menguasai bahasa Jawi. Jadi masa tu memang kawan-kawan saya yang lain yang bangsa Cina, bangsa India, saya biasa tengok dia orang kena rotan lah tapak tangan. Jadi untuk mengelakkan daripada benda yang sama terjadi pada saya, jadi kira masa tu saya rajin sedikit lah. Ada satu lagi. Macam mana boleh saya ada dengar you boleh baca dalam bahasa Arab macam contohnya macam Bismillahirrahmanirrahim macam tu kan kita lepas tu you sebutlah perkataan-perkataan Arab tu yang saya dah pernah. Apa boleh bagi tahu saya? Sebab masa sekolah menengah dulu saya belajar dekat sekolah asrama penuh. Jadi saya duduk dalam asrama. Biasalah saya masa tu dengan kawan-kawan yang duduk satu asrama dengan saya, solat 5 kali sehari. Lepas tu
Masa pelajaran agama pun yang yang kepada murid-murid masa tu yang bukan beragama Islam dibenarkan meninggalkan kelas masa tu. Tapi pada masa tu saya lebih prefer atau lebih suka duduk tinggal aja dalam kelas. Saya tak keluar. Jadi masa dia orang belajar tu dari sejarah dia perang Badar lah dengan apa-apa. Masa tu lagi kuat, lagi tinggi kebolehan saya. Sekarang ni kira dah banyak yang saya dah lupa dah. Oh, okey. Saya pernah dengar you baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ada satu perkataan yang ada saya dengar dulu. You boleh ingat tak? Kenal? Apa tu? Nak bagi salah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Wa syari wa yasiri amri wa ghudata min lisani yafqahu qawli. Bukan senang ni. Cuba tengok, pandai. Malahan pada orang kita pun saya tak boleh baca macam ni. Satu bonus bagi you. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kerja saya banyak sekarang ni, tapi ada benda-benda yang saya masih boleh ingat lagi. Tengok tu masih, satu ingatan orang kata saya masih sangat masih kuat lagi lah. Masih kuat lagi ya. So okey, ni memang satu bonus mana saya rasa memang terharu sangat, suka sangat dengan cara you Tak tahu, mudah-mudahan benda ni kita tak tahu, ini semua kuasa Tuhan kan. Kita tak boleh nak cakap, tak boleh nak jangka, semua kuasa Tuhan. So jadi you dah lama dekat sini. Sekarang apa you buat yang sekarang ni? Okey, masa saya masuk dulu tahun 2003, masa tu agak sukar juga sebab saya ada kerja yang gajinya tinggi di Malaysia. Bagus. Okey. Jadi masa saya apply untuk pemasarauti tetap dekat sini, saya masa tu ada posisi kerja yang tinggi, saya tak ada masa untuk buat sendiri. Okey. Jadi kerja tu saya serahkan kepada seorang ejen imigrasi untuk buatkan bagi pihak saya. Okey. So dia kata kerja tu dia boleh bereskan dan saya akan dapat dalam tempoh 1 tahun. Okey. Jadi pada tarikh saya mula-mula serahkan butir borang saya, butir peribadi saya pada dia tu, betul-betul lepas genap 1 tahun saya terima surat daripada imigrasi kerajaan Australia mengatakan bahawa permohonan saya sudah diterima. Dan lulus permohonan saya. Jadi dia bagi masa tu tempoh waktu tak silap saya 1 tahun untuk masuk sini. Okey. Jadi saya kena bersedialah untuk melepaskan segala jawatan saya di Malaysia pada masa tu. Dan perkara tu pun bukan satu perkara yang mudah saya lepaskan. Tapi saya dah buat keputusan masa tu yang saya ingin mencuba nasib saya di sini. Okey. Lepas tu saya tengok ada keluarga Patrick pun ada sini, bapa pun, arwah ibu pun dah duduk di sini. Macam mana? Adakah dia datang dulu ke atau tak? Saya yang macam mana? Masuk sini dulu. Jadi saya mula kerja dengan sebuah syarikat antarabangsa masa tu, Electrolux. Jadi saya mula kerjaya saya dalam bidang pengeluaran, dalam bidang produk elektrikal masa tu di sini. So walaupun dah kira lebih 10 tahun saya kerja dekat kawasan rantau Asia Tenggara, tapi bila saya masuk sini ada juga perkara-perkara baru yang saya perlu mempelajari pada masa itu. Ada apa-apa halangan duduk di sini macam kalau masuk sini? Halangan dari sudut mana tu? Dari sini lah. Dari sini ada tak halangan, sebarang halangan, ataupun daripada Malaysia ada sebarang halangan ke? Halangan tu syukur alhamdulillah tak ada lah halangan. Tak ada, alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar. Dan saya
masa saya mula kerja tu boleh dikatakan saya mula dari bawah lah. Di bawah. Okey. Dekat Malaysia tu saya dah lepaskan jawatan saya dan bila ditawarkan kerja di sini saya terpaksa mula dari sedikit ke bawah. Sedikit bawah. Okey. Faham. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada Okey. masalah dan majikan tu pun Faham. mereka puas hati, Puas hati, dengan okey. dengan mutu persembahan saya lah, dengan kerja saya. Alright. So kerja yang saya buat mula-mula tu dekat New South Wales. Okey, New South Wales. Saya ada dekat sana lebih kurang dekat dengan 2 tahun sebelum saya pindah balik ke Victoria. Jadi Okey. Jadi bawa sekali keluarga di sini ya? masa saya dah pindah ke Victoria, masa tu saya mula buat surat menyurat, dokumen-dokumen yang perlu tu untuk saya membawa masuk ibu bapa saya lah. Tapi keluarga saya yang lain, saya ada seorang adik dekat sini. Dia pun kelulusan dia daripada Monash University. Okey. Jadi dia dah cukup syaratnya, dia tak perlu apa-apa daripada saya. Dia buat untuk diri dia dan keluarga dia sendiri. So semua adik-beradik dah ada di sini dengan keluarga sekali sini. Adik-beradik seorang aja. Maknanya you berdua dengan adik-beradik dan ibu bapa semua dah Ada. keluarga dah ada sini. Ya. Oh, okey, alhamdulillah lah, baguslah. Kalau tidak susah sikit bagi Betul. saya sebab saya kena So sekarang jaga dia mereka. sekarang dah menetap di sini lah, memang Ya, dah ya. 100% menetap di Ya, sini. Ada tak nak balik-balik ke Malaysia? Ada jumpa saudara mara ke? Saudara mara tu Di Malaysia? adik-beradik pada orang tua saya, majoritinya dah meninggal lah. Okey. So yang ada dekat sana sekarang, saya ada ramai sepupu saya dekat situ. Oh, So ada merata lah, Pulau Pinang ada, Kuala Lumpur ada, Johor ada, Singapura ada. Jadi yang ada merata. Dekat Kuantan pun ada. Tak ada masalah lah kalau kita nak jalan-jalan kan, dah bersini kita nak pergi mana-mana ke Malaysia ke. Jadi Pada masa ni terutamanya lepas daripada zaman COVID ni lah. Kalau nanti dibuka sempadan antarabangsa ni, kalau ada rezeki, memang saya nak balik jalan-jalan. Jalan-jalan lah, balik-balik jalan ke sana. Okey, itu saja yang dapat saya wawancara dengan Patrick Oi ni. Dia adalah orang yang special, orang pada saya lah. Dia bagus. Dari segi segala apa saja, dia memang perfect sangat pendapat saya. So you all kalau ingin mengetahui tentang Patrick Oi, tidak ada masalah, you boleh berhubung dengan saya. So sampai di sini saja yang dapat saya tunjukkan kepada you all video saya. So jumpa lagi in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Patrick. Terima kasih. Okay, thank you.